الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا وأنزل معه الكتاب بالحق بشيرا ونذيرا وهدى للناس إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh hidup yang masih ada, sebelum datangnya hari di mana harta dan anak pinak sudah tidak bermakna lagi. Hati yang tenteram dan sejahtera sahaja yang dapat memberi makna pada hari tersebut. Tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, dan pada masa yang sama berusahalah menjauhi apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sebelum melanjutkan bicara, suka untuk khatib memberikan sedikit peringatan. Marilah kita sama-sama meninggalkan perkara lara yang bertentangan dengan sunnah serta adab yang boleh mengurangkan pahala Jumaat, iaitu tindakan yang memesongkan perhatian dari mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, perbuatan tidur dengan sengaja, perbuatan bermain telefon bimbit, dan juga perbuatan menggerakkan tabung kutipan semasa khatib sedang berkhutbah. Mimbar pada hari ini akan membicarakan satu tajuk yang berbunyi sayangkan dunia berpada-pada. Muslimin yang berbahagia, jumlah penduduk Islam adalah lebih kurang 23% daripada penduduk dunia. Namun ia diumpamakan seperti buih, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian umat Islam masih lagi berada dalam keadaan dirundung malang. Kualiti ilmu, kualiti kemahiran, kualiti teknologi, produktiviti, kita semua berada dalam keadaan agak ketinggalan. Lebih memalukan lagi apabila ada di antara kita tidak mampu untuk memperlihatkan akhlak dan juga moral yang terbaik sebagai seorang Islam. Para sahabat pernah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa fenomena ini berlaku? Adakah umat Islam pada ketika itu sedikit? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Orang Islam di akhir zaman itu ramai, tetapi masing-masing ditimpa dengan dua jenis penyakit, iaitu penyakit cintakan dunia dan bencikan mati. Cinta dunia bermaksud kita menjadi umat yang suka berseronok-seronok, berhibur, hidup bermewah-mewah, berpesta, dan banyak bercakap kosong. Hidup tanpa tujuan, tiada idealisme perjuangan, dan tidak proaktif. Inilah gambaran umat yang lemah. Lebih suka bersengketa daripada muafakat, lebih suka mempersoalkan hal-hal remeh daripada membincangkan soal dasar dan prinsip. Berbeza sekali apabila dibandingkan dengan zaman kegemilangan Islam dahulu. Pemimpin merasa selesa jika ada yang sanggup menegur kesalahan. Kaum muslimin yang berbahagia, penyakit cintakan dunia ini makin dirasai bahangnya oleh umat Islam di akhir-akhir ini, akibat daripada gejala sosial yang semakin hebat menyerang masyarakat di kita, bermula di bandar sehinggalah ke kampung pedalaman. Semuanya seolah-olah sudah tidak terkawal lagi. Mengapa keadaan ini semakin menjadi-jadi dalam masyarakat kita orang Islam ini? Sebenarnya masalah sosial bukanlah masalah baru, cuma bentuknya mungkin berbeza mengikut masa. Sebelum merdeka, dadah menjadi musuh nombor satu negara, menggantikan ancaman komunis. Bahkan tidak dapat dinafikan terdapat tanda-tanda yang cukup jelas di kalangan anggota masyarakat kita yang dipengaruhi hubbud dunia. Ada yang sudah lupa tanggungjawab sebagai ibu bapa yang penyayang.
Ada yang sudah lupa tanggungjawab sebagai majikan yang baik. Ada juga yang sudah lupa tanggungjawab sebagai guru yang berdisiplin. Dan ada juga yang lupa tanggungjawab sebagai peniaga yang amanah, apatah lagi sebagai seorang Muslim yang bermoral dan berakhlak. Paling menyayat hati apabila ada sebahagian orang Islam yang beriman sanggup menafikan iman dan akidah yang benar semata-mata ingin memenuhi nafsu hubbud dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah yang dikatakan kehidupan dunia ini semata-mata hanyalah permainan, hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang bakal mengurang. Juga hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu, yakni dengan kelebihan yang ada pada kamu, kamu bermegah-megah. Dengan kekuatan yang ada pada kamu, kamu bermegah-megah. Dan dengan bangsa keturunan kamu yang menyebabkan kamu bermegah-megah. Serta berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta benda dan berlumba-lumba untuk memperbanyakkan anak pinak. Kaum muslimin yang berbahagia, lihat realiti yang telah berlaku di negara kita. Dunia yang meraih populariti bukan dunia intelek, bukan dunia ulama dan ilmu pengetahuan, tetapi hari ini dunia hiburan, lakonan dan nyanyian. Pada masa ini, dunia menyaksikan lambakan rancangan hiburan yang melalaikan. Dari gambaran tersebut dapat kita lihat masyarakat sekarang terlalu memuja dan memuji artis berbanding para ulama yang bertukus lumus menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Andainya keadaan ini berterusan, maka kualiti umat Islam akan sebagai umat yang terbaik akan mula tersisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wama kanu biayatina yajhadun. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang-orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, yakni dengan segala kemewahan dan juga kelazatan dunia. Oleh itu, pada hari ini, yakni pada hari kiamat, kami tidak menghiraukan mereka sebagai mereka tidak menghiraukan persiapan-persiapan mereka untuk menemui hari ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami. Kaum muslimin yang berbahagia, kita juga perlu peka dengan perkembangan media massa. Tidak dinafikan, semakin kita maju, semakin banyak elemen negatif akan dibawa masuk melalui rangkaian media yang semakin canggih. Pakar-pakar komunikasi mengakui bahawa media adalah antara alat yang paling berkuasa dalam membantu media masyarakat. Tidak dinafikan, kebanyakan filem, rancangan hiburan, bahan maklumat yang dibawa masuk ke negara ini datangnya dari luar ataupun ditiru daripada luar. Maka dengan sendirinya dibayangi budaya luar yang sebahagian besarnya songsang dan bertentangan dengan budaya Islam. Kita amat sedih apabila melihat segelintir bangsa kita sendiri, bangsa Melayu, yang terkenal dengan budaya bersopan santun, budaya lemah lembut, berhemah tinggi, pemalu, akhlak mulia, hari ini telah mula bertukar menjadi jaguh dalam banyak kes keruntuhan akhlak, perompak, bunuh, ragut dan juga gejala sosial yang lain. Oleh itu, marilah kita mengikut garis panduan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berpegang teguh semula kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah yang akan memandu kita ke jalan yang diredai dan bukan jalan yang merosakkan kita. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kehidupan kita dengan apa yang Allah Taala sibukkan dalam tempoh 24 jam. Adakah kita sibuk mencari dunia sehingga meninggalkan ibadat?
ataupun kita mencari dunia tanpa menyampingkan ibadat? Masing-masing tanyalah diri sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifakum fiha fanadhirun kaifa ta'lamun." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu, yakni manusia, sebagai khalifah untuk mengelola apa yang ada di atas muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala akan memerhatikan bagaimanakah kamu menguruskan dunia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah tadi. Yang pertama, tinggalkanlah perkara lara yang membaluti kehidupan dan pemikiran kita mulai daripada hari ini. Yang kedua, sama-samalah berusaha untuk meningkatkan kualiti iman dan produktiviti dalam segenap aspek ibadat. Dan ketiga, yang lebih penting sekali, letakkanlah dunia di tangan untuk kita uruskan, dan janganlah meletakkan dunia ini di dalam hati untuk dikasihi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutkanlah akan hari akhirat, yang mana pada hari akhirat tersebut seorang ibu dan bapa tidak dapat membantu anaknya daripada azab dosanya, dan seorang anak pun tidak dapat membantu untuk melepaskan ibu dan bapa daripada dosa ibu dan bapa mereka masing-masing. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu pula diperdaya oleh bisikan dan juga ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha in kana sawaban famin Allahil mannan wa in kana khata'an famin nafsi wasyaitan. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah ala alaihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعلموا بطاعته ومرضاته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا
وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, wa kadzalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal riya wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah dan mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf melalui agensi milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, iaitu Zakat Pulau Pinang dan juga Wakaf Pulau Pinang. Semoga sumbangan 10% daripada hasil kutipan tabung Jumaat mingguan dari setiap masjid kepada tabung wakaf yang telah ditubuhkan akan menjadi saham yang berkekalan manfaatnya di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada kami dan berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami agar kami dapat menghindari perbuatan khianat, perbuatan salah guna kuasa dan harta, perbuatan memberi dan menerima rasuah, dan juga peliharalah kami daripada segala perbuatan jujana yang boleh merosakkan kepentingan agama kami, masyarakat kami dan negara kami. Jauhkanlah kami daripada tergolong di kalangan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.